KPM. Didik TV KPM. Hai kawan-kawan. Hari ni kan Ayah Irfan ada belikan satu mainan baru. Nak tahu tak apa dia? Jom kita cuba main. Dekat sini Irfan ada mainan ni, mainan kereta dengan ada belon dekat atas dia. Jadi macam mana kita nak main kan? Jom kita cuba. Kita masukkan satu. Okey, kita pump dulu belon ni. Tapi yang kecil je dulu. Okey. 1, 2, 3, kita lepas. Okey, boleh tahan. Tapi kita nak cuba yang lagi besar. Kalau belon ni besar lagi, macam mana? Okey, kelajuan dia. Baik, kita masukkan. Okey, kita pump lagi. Ini kita besarkan sikit belon dia. Okey, dah bersedia belum? Okey, kita cuba. 1, 2, 3. Oh! Okey. Jauhnya pergi. Jadi, apa topik kita hari ni? Kenapa kalau belon kecil, kelajuan dia sikit. Tapi kalau belon besar, kelajuan dia sangat laju. Tak tahu apa? Jom sama-sama kita saksikan selepas ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda sihat-sihat sejahtera. Sebelum itu, saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walaupun anda telah berjaya mendapat 2 dos vaksin, walaupun kawasan Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur telah diberikan kelonggaran, tetapi SOP tetap kita kena jaga. Tahu? Yang paling penting sekali, kita lindung diri, lindung semua. Kekalkan pemakaian pelitup separuh muka, jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan gunakan je pembasmi kuman sekiranya anda di luar. Baik. Bersama saya sekarang di studio, Cikgu Rosnizan Muhammad. Selamat datang, Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Cikgu Rosnizan, kita pernah bertemu sebelum ni, Cikgu? Ya, betul. Dan ini pertemuan kali yang kedua. Ya. Jadi sekarang ni kita nak perkenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid semua. Saya Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Orang Ganu kita. Ya, betul. Ganu kita. Cikgu, boleh tak Cikgu ceritakan pengalaman mengajar Cikgu dalam mata pelajaran hari ini? Dalam mata pelajaran ni saya dah hampir buat masa ni lah, baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Baru, perkataan baru saya tekankan baru. Lama dah tu, Bagi Cikgu. nampak muda sikit lah. Yang penting Cikgu hari ni segak betul. bergaya. Dan sebelum tu Cikgu, kita nak ajak Cikgu untuk patuh kepada SOP di sini. Gunakan terlebih dahulu je pembasmi kuman. Dipersilakan. Okey, terima kasih Fan. Sama-sama. Baik. Terima kasih Cikgu. Dan tentunya kalau kita dah rasa selamat, baru kita nak mulakan kelas mahir kita. Okey, Jadi Cikgu, tadi kan Irfan ada cakap yang hari ni Irfan dapat hadiah. Dapat hadiah daripada ayah Irfan, di mana kereta ni ada belon di atasnya dan kita nak tengok kelajuan. Jadi apakah kaitan dengan topik kita hari ni, Cikgu? Okey, tadi saya nampaklah Irfan besarkan pelong tu, satu yang kecil dan juga satu lagi yang besar. Betul. Dan Irfan lepaskan. Apabila yang kecil tu dia punya jarak dia sikit je. Sikit je. Itu bermaksud dia punya kelajuan dia tu disebabkan oleh angin yang ada dalam belon berkenaan tersebut. Dan angin tu bila dilepaskan di belakang ada satu momentum ke depan. Momentum ke depan. Dia momentum tu dia bertentangan. Maksudnya angin dilepaskan di belakang, momentum ke depan tu dia akan pergi ke depan. Bagaimana pula dengan belon yang besar? Belon yang besar tu maka makin banyaklah dia punya angin, pengeluaran angin tu lebih banyak, maka lagi lajulah dan jarak dia stop tu lagi jauh. Okey. Itu beza dua tu. Dan hari ni kita nak tengok perbandingan lah, sebab dari situ kita tengok dua kereta yang sama. Betul? Dua kereta yang sama tapi perbezaannya adalah
halaju. Halaju. Angin Betul dia cikgu. itulah. Kita ambil dari segi halaju. Baik. Sebab kalau kita nak ambil betul-betul nak bawa kereta nanti kena pergi kat luar pula nanti. Betul. Kita kena pergi kat luar studio pula. Tapi hari ni kita Hari ada ni kereta just mainan ni kita, cikgu. kita adjust kita buat untuk kereta mainan lah. Baik Mudah sikit. cikgu. Okey, untuk hari ni kita akan menyentuh kalau dari segi fiziknya adalah momentum cikgu. Ya betul. Dan Momentum dan di belakang tu ingatlah orang yang tersayang apa kaitannya. Okey, baik. Kita dengar dulu, kita orang kata perhatikan dulu apa yang kita nak belajar hari ni cikgu. Tetapi sebelum kita nak berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Mahir Direct TV KPM. Ingatlah orang yang tersayang. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Direct TV KPM bersama dengan saya sekarang Cikgu Rosnizan. Jadi cikgu, tadi kita dah buat pengenalan lah sikit mengenai apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu dari segi momentum dan juga halaju cikgu Ya betul. Jadi kenapa adakah Irfan akan buat kuih dengan cikgu hari ni ataupun bagaimana? Oh tak ada. Tak ada buat kuih. Tak ada. Okey. Hari ni kita buat eksperimen. Yang Irfan tengok tu penggelek kuih namanya. Kenapa perlu ada yang tu? Okey, yang sebenarnya kita nak buat eksperimen hari ni, kita menggunakan plastisin. Nanti saya terangkan secara detail lah alatnya. So plastisinnya bila kita tengok, bila kita beli yang dah siap ni, dia beli sekatul-ketul macam ni. Betul. So dia punya tu ada dia punya jalur-jalur dia. And then kalau kita nak buat eksperimen, kita tak boleh guna yang satu ni. Okey. So kita perlu guna penggelek lah untuk dapatkan hasilnya cantik dia punya leper ni lah. Wah, cikgu dah menggelek sudah ya, saya gelek siap-siap. Dah siap-siap dah. Takut nanti kan bila Irfan gelek situ kan, takut nanti peluh habis keluar. Aduh, nanti kan. dia jadi kuih penat pula nanti nanti. kesian. Susah juga kan? Ya betul. Okeylah Irfan. Baik. Okey, tapi sebelum kita jalankan eksperimen ni, Ya, saya cikgu. kita kena tahu dululah berkait dengan apa dia momentum. Okey, so kita tengok dululah slide yang saya sediakan lah, Baik. yang berkait dengan momentum. Jom kita saksikan. Okey. So momentum kita kategorikan sebagai hasil darat jisim dan halaju suatu objek. Jisim dan halaju Suatu objek. Bila kita sebut jisim, halaju. That's why yang Irfan buat tadi, yang kita kaitkan tadi, satu adalah halaju. Yang belong tu lah. Betul. Yang saya kata tadi, dua kereta adalah sama, bermaksud jisim dia sama. So kita kekalkan jisim, kita bezakan dari segi halaju. Yang beza tu, kalau murid di rumah, dia dah tahu itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Baik. Bagaimana pula kalau kita nak kaitkan dengan jisim? So kita kekalkan halaju, maka kita guna dua jenis kereta yang berbeza jisim. Contohnya katakan kita naik kereta dan satu lagi naik lori. Dari segi situ kita kekalkan halaju, dua-dua halajunya sama. Tetapi kenapa bila kita lalu je lori tu mungkin lebih laju kita nampak daripada kereta, sebab jisim disebabkan oleh jisim dia berbeza. So dia punya formulanya adalah M darab V. M darab V. Sebab itulah momentum dia akan jadi lebih kalau jisim dia lebih tinggi berbanding dengan satu lagi lah. M darab V. Baik. Dan yang keduanya dia merupakan quantity vector. Apa dia quantity vector? Quantity vector adalah kuantiti yang mempunyai magnitude, iaitu nilai dan juga arah. Nilai dan juga arah. Unitnya adalah kilogram meter per saat. Okey. Kilogram tu bagi jisim, meter per saat adalah untuk halaju. Okey. Irfan. So Irfan mahirlah tak sebahagiannya. Boleh faham pengenalan sekarang. yang pertama. Itu saja. Sebelum buat apa-apa kita kena tahu dululah dari segi dia punya maksudnya, dari segi dia punya formulanya apa, dari segi dia punya kuantiti vektornya apa, dan juga yang keempatnya adalah unitnya. Yang penting adalah
Unit, betul cikgu. Kalau kita salah unit di dalam periksaan, akan salah lah cikgu kan? Unit kalau salah kita tengok pada jawapan. Jawapan dia dulu. Bila jawapan dia tu okey, unit tu kadang-kadang ada setengahnya pecah mata. Tetapi kalau unit tu terlalu mengganggu kepada jawapan, maka akan jadi salah. So kena hati-hatilah berkait dengan unit berkenaan. Okey. Jadi cikgu, saya dah faham dah sikit mengenai momentum dan juga hal laju dari segi formulanya, cara untuk kita memahami. Jadi cikgu, adakah kita akan teruskan dengan kita punya eksperimen? Okey Fan, boleh. Sebelum tu saya terangkan dululah dia punya alat radar, di mana saya dah sediakan 2 set alat radar lah. Satu untuk saya dan juga satu untuk Irfan lah. Di mana Irfan hari ini memang kena buat eksperimen yang saya dah sediakan lah. Okey, yang paling utamanya adalah plastising tadi lah. Tanah liat ni. Untuk apa tanah liat ni nanti? Tanah liat ni adalah apabila kita menggunakan, yang ni dinamakan ladung. Okey, kita ada ladung situ. Apabila ladung kita lepaskan, ladung ni akan jatuh pada tanah liat. Dia akan menghasilkan lekukan. Lekukan di situlah kita perlu ukur dia punya diameter dia menggunakan pembaris ni lah. Okey. Menggunakan pembaris dan kita akan catatkan pada jadual lah. Baik. Okey. So kita akan buat berdasarkan beberapa ketinggian. Macam mana nak tahu berapa ketinggian? Adalah main agak-agaknya suka-suka kita je? Tak juga. Macam mana? Kita menggunakan pembaris meter. Betul. Okey, so pembaris meter ni dah saya tandakan lah. Di mana kita akan gunakan 20. Okey. Ketinggian 20, 30, 40, 50 dan juga 60. So ada 5 ketinggian sahaja. Baik. Okey. Dan seterusnya kita perlu buat 5 ketinggian. 5 ketinggian. Kenapa kita perlu buat 5 ketinggian? Sebab selepas dapat data berkenaan, kita perlu ubah data berkenaan kepada graf. Iaitu dinamakan kemahiran prosesnya adalah komunikasi. Berdasarkan graf berkenaan lah, maka murid-murid tahu dia punya, tengok graf tu, dia punya bentuk dia graf, dia akan nampaklah apabila ketinggian berbeza, maka kita punya lekukan dia tu, diameter dia macam mana. Okey, baik cikgu. Tak nampak lagi tu, kita kena buat dulu. Kita kena buat dulu, betul. Kalau dalam sains ni, kita tak boleh nak baca saja. Kita kena buat eksperimen baru kita faham. Okey, so yang pertamanya, Irfan ikut saya lah. Okey, boleh cikgu. Okey, kita lekatkan dulu pada ni lah. Okey, di mana kalau Irfan nak lekatkan tu, dia punya bacaan ni tak apalah, boleh kita letak bahagian depan lah, supaya murid kita boleh nampak. Okey. Kita masukkan dulu cikgu. Okey. Ini untuk ketinggian berapa cikgu? Tak kisah, Irfan tu dulu, nanti saya beritahu dulu sekejap. Okey, yang pentingnya Irfan letak dulu plastising ni. Okey. Atas meja. Baik. Dan pembaris ni betul-betul berada di atas plastising. Okey, pembaris di atas tanah liat ni. Okey. Baik cikgu. Okey. Alright. Okey, boleh. Okey. Ifan boleh ke tu tepi sangat tu nanti kan jatuh. Itulah Ifan ke sini sikit cikgu. Okey, kejap Baik. Okey. Selepas tu cikgu, langkah seterusnya mudah je. Eksperimen hari ni itu saja kita punya bentuk eksperimen kita. Cukup mudah. Okey. Yang kedua. Yang keduanya, Irfan boleh nampak saya dah tandakan di bahagian belakang tu kat mana 20, 30, 40, 50 dan 60. Irfan boleh test tu lah. Boleh cuba-cuba dulu nak tengok sesuai ke boleh ke tidak. Okey. So katakan pada 20 ni kita ambil bahagian bawah. Bahagian bawah saja. Bahagian bawah pada 20 ni. Okey, 20 di sini. Bila Irfan letak sini. Alright. Tu. Lepaskan saja. Lepaskan. Okey. Dah? Okey, dah. Lepas tu kita tengok dia punya diameter. Lekukan dia. So kita ambil diameter. Pembaris. Yang ni boleh nampak Okey, kita ukur sini. Diameternya lebih kurang. Kalau saya ni saya dapat 1.1. Kalau saya pula cikgu, saya dapat betul cikgu. 1.1 sama. Dia kena ambil di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Okey. 1.1 boleh Baik. Ni punya ni. Okey. 1.1. Boleh. Jadi Ifan nak kena tulis dalam jadual ke cikgu? Ada jadual Ifan. Okey. Mujur Ifan ingat saya. Saya nak kena dibantu cikgu di sini. Bila banyak-banyak kadang lupa nak beritahu yang sebetulnya. Okey, tak boleh. 1.1 cm. Baik. Okey, Ifan tulis yang pertama 1.1 di sini. Baik. Okey, yang kedua cikgu. Yang kedua
plastisine tu Irfan jarakkan sikit, jangan dia jatuh pada tempat yang sama lah. Oh, okey, jangan jatuh yang sama. Okey, baik. So kita ambil yang 30 di sini. Anggaran lebih kurang. Lepaskan pun sama. Alright, Irfan mula. Okey, boleh. 1, 2, 3. Okey. Okey. So boleh ukur lah. Baik, kita tengok pula diameternya berapa untuk 30. Ketinggian 30 cm. Saya dapat lebih kurang 1.3. Okey, samalah kita ukur pun benda yang samalah. Caranya di bahagian tengah. Okey, 1.3. Okey, Irfan tulis di sini dulu. Ini Irfan dapat 1.3 sebab bendanya sama dia punya ni. 1.3. Tak ada peniruan dia. Okey. Okey, kita alihkan sikit plastisine. Alihkan sikit lagi. Jangan di tempat yang sama, cikgu. Jangan di tempat yang sama. Baik. Supaya nanti kita senang nak ukur. Kalau tempat yang sama ni, kadang-kadang dia punya lekukan tu jadi memang lekukan dia akan hasilkan lebih dalam. Cumanya bila bertindih dua, dia akan jadi lagi panjang lebarnya tu takut tersilap. Okey. So untuk kita yang ke tadi 30. So yang ni adalah untuk 40. 40, okey. Okey, pun sama. Okay, baik. Kita tengok pula yang 40 macam mana diameternya. Okey, kita ambil pembaris, kita ukur terlebih dahulu. Okay, cikgu Irfan nak tanya, kalau adik kita di rumah tiada ladung ni cikgu, mereka boleh gunakan apa? Boleh guna guli. Guli pun boleh? Tak ada masalah. Guli yang warna putih ada, yang besar. Masa kecil-kecil tu kita main guli. 7 guli cikgu kan? Ya, kita main yang kita benda ni, pangkah yang kawan kita punya apa boleh? Boleh juga. Yang pentingnya dia ada plastisine and then dia ada pembaris. Kalau tak ada pembaris meter macam ni, dia boleh guna pembaris yang panjang sikit. Tapi akan jadi satu masalah lah sebab pembaris panjang tu hanya 30 cm saja. Betul. Tapi tak bermasalah, dia boleh buat 10, 15, 20. Okey, tak ada masalah. Ikut ketinggian yang sesuai dengan pembaris lah. Betul. So tadi saya dapat lebih kurang 1.5. 1.5. Okey. Sama dengan cikgu. 1.5. Okey, seterusnya. Okey, kita alihkan plastisine sikit. Okey, ketinggian makin lama makin tinggi lah. Tinggi. Okey, kita ambil sekarang 50 cikgu Okey, betul Irfan, 50. Okey, 1, 2, 3. Oh, tergolak saya. Okey, minta maaf. Okey. Lagi sekali cikgu. 1, 2, 3. Baik. Ini untuk ketinggian 50. Tak perasan dia tersentuh dia punya ni. Dia nak bergurau cikgu. Okey. Kalau Irfan boleh lihat dari mata kasar Irfan. 2.6 atau 1.7 Irfan? 1. Irfan dapat berapa? 1.6, saya dapat 1.6 lebih 1.6 cikgu. 1.6. Okey. Kalau kita lihat dari mata kasar rakan-rakan semua, semakin tinggi jatuhnya jatuhan dia bahan, makin besar diameter cikgu. Ya, betul. Tak apa, kita habiskan dulu. Nanti mungkin cikgu boleh membuat konklusi. Okey, kena hati-hati yang makin tinggi ni, takut nanti lagi jatuh nanti. Tak kena nanti. Okey, hati-hati tahu semua. Okey, ini untuk yang 60. 60. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey. Okey, di sini. Dapat sini lebih kurang 1.8 atau 1.7? 1.8. 1.8. Okey. Nampak tak perbezaan di situ? Baik, di sini kita telah siapkan penjadualan data untuk ketinggian jatuhan yang berbeza. Okey. Untuk 20 kita dapat 1.1 cm, 30 kita dapat 1.3 cm, 40 1.5, 50 1.6 cm dan yang terakhir dengan ketinggian 60 cm kita dapat diameter yang berukuran 1.8 cm. Okey, jadi cikgu, kenapa ada perbezaan dari segi diameter di situ? So bila Irfan tengok tu dia punya diameter lekukan, kita panggil diameter lekukan tu semakin bertambah. Betul. Di mana apabila ketinggian dia bertambah, maka di sini halaju dia makin bertambah. Bila halaju makin bertambah, bila dia jatuhan dia tu dia makin laju, maka dia akan menghasilkan lekukan dan lebih dalam. Okey. Ada setengahnya kita ukur lekukan kedalamannya. Tapi disebabkan di sini bila kita tengok terlalu kecil ni, akan susah lah. Okey. Sebabnya kita nak refer kepada PDPR di rumah. So kita tengoklah kesesuaian penggunaan alat berkenaan dengan apa yang ada di rumah lah. Baik cikgu. Okey, so dia punya tu menunjukkan halaju. Halajulah ketinggian kita berbeza tu. Dan satu lagi, ukuran kita tu adalah menunjukkan kalau kita nak
apa ni nak orang kata apa, nak relate, nak kaitkan dengan kehidupan seharian tu, di mana cara pemberhentian. Okey, pemberhentian kalau kita tengok makin besar nilainya, maka dia cara pemberhentian dia tu mungkin dia perlu kuat sikitlah, ataupun dia memerlukan jarak yang jauh sikit untuk berhenti. Jadi cikgu, untuk eksperimen kita kali ini, pemboleh ubah manipulasinya adalah hal laju lah cikgu. Ya, hal laju. Ketinggian tu adalah hal laju. Yang kita samakan di sini cikgu. Ya. Tapi berdasarkan eksperimen ni, pemboleh ubah dimanipulasi dia kita panggil ketinggian jatuhan. Ketinggian jatuh. Tapi kita nak kaitkan dia tu adalah hal laju lah. Hal laju lah. Ya, betul. Faham cikgu. Baik, mungkin Ifah ada soalan kepada cikgu. Ya. Jadi adakah objek yang lebih besar memerlukan kawasan yang lebih besar untuk kita mengira kejatuhannya? Ya, betul Ifan. Sebabnya satunya objek lebih besar, jisimnya besar. Betul. Okey, yang keduanya kita tengok dari segi hal laju dia. Okey, kalau kita tak tengok hal laju, katakan kita set hal laju dia tu certain nilainya. Baik. So apabila nilai kita darat yang momentum tadi, bila momentum dia besar, maka dia jarak pemberhentian dia akan jadi lebih jauh. Sebab itulah dia memerlukan, contoh kalau kita tengok kapal terbang. Kapal terbang yang kecil sikit, jarak pemberhentian dia, maka landasan dia tu pendek. Kalau kapal terbang tu lebih besar, jarak dia, pemberhentian dia tu lebih panjang landasannya. Sebab dia kadang-kadang memanglah dia boleh berhenti secara emergency, tetapi kadang-kadang dia punya perjalanan dia tu bila hal lajunya besar, maka dia nak stop tu mengambil masa dan juga jarak, satu jarak lah. Dan kalau dalam landasan yang pendek cikgu, boleh menyebabkan kecederaan cikgu. Tak sempat nak berhenti betul-betul. Betul Ivan. Baik cikgu. Betul. Dan sekarang ni saya rasa kita nak teruskan dengan menggunakan graf pula cikgu. Ya Ivan. Selepas kita dapat data berkenaan, apa yang perlu kita buat adalah, okey, kita dapat dua jenis data ni, maka kita perlu buat graf lah. Okey. Saya dah sediakan graf kosong. Graf ada pada Irfan untuk saya. Okey. Ada di sini. Wah. Kembali ke sekolah. Dah lama tak tengok graf macam ni. Okey. Saya dah siapkan dia punya apa ni? Dia punya paksi dia. Paksi dah siapkan lebih awal. Baik. So paksi berkenaan ada dua. Satunya bila kita tengok daripada hasil kita tadi, iaitu ketinggian jatuhan dan juga diameter lekukan. Dia ada cara tertentu. Caranya apa? Ketinggian jatuhannya tu, bila jadual tu berada di sebelah kiri, maka dia akan berada pada paksi X. Paksi X. Dan yang kedua, diameter lekukan tu itu adalah tindak balas pemboleh ubah bergerak balas. Baik. So dia berada pada paksi Y. So bila Ifah tengok di situ, dia punya tajuk dia tu, ketinggian jatuhan ada unitnya sentimeter, dan diameter lekukan juga unitnya sentimeter. Okey, so Ifan buatlah pada kejatuhan yang ke-20. Okey, untuk skala. Untuk skala, cuba Ifan buat. Saya nak tengok betul ke tidak. Buat skala menggunakan pensel ya Ifan. Menggunakan pensel jangan guna pen. Nanti silap, kita tak boleh nak padam. Baik. Okey. Kalau kita tengok, kita guna daripada 20 sampai 60, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Irfan nak guna skala 10 cm. Okey, boleh Irfan. Okey. Yang tu dah betul lah tu 10. 10. Bermula dengan kosong sifar lah. Kosong sifar di sini. Okey. 40, 50, 60. Okey. Pakai di sini. Untuk paksi X, okey siap. Untuk paksi Y, Irfan nak guna yang mana? Okey, sebab kalau kita lihat jawapan kita tadi bermula dengan 1.1, 1.3, 1.5. Okey, saya nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Irfan boleh starting dengan 1.0. 1.0. Okey. Ada setengah muridnya dia guna kosong. And then dia akan buat 0.1, 2, 3, 4, 5, tak ada masalah. Tak ada masalah juga. Kalau kita kenapa kita start pada 1.0 pun boleh. Nak start pada kosong pun boleh, mana-mana. Okey, 1.0, so kita buat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, cukup ke Irfan? 1.8. Cukup. Untuk kita punya diameter. Kalau tak cukup, apa yang akan berlaku? Kalau tak cukup nanti graf kita kena padang, buat semula skala. Ya betul, itu kaedah. Okey. So Irfan boleh plotkan. Okey. Tak ada masalah lah. Irfan plotkan dulu. Baik. Dia ambil masa sikit lah. Okey. Baik, sementara Irfan dengan cikgu kita nak plotkan graf kita ni, kita nak berhenti berehat seketika. Boleh, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Jom kita mulakan cikgu. Okey, boleh.
Didik TV KPM. Masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM dalam topik kita hari ini iaitu momentum. Sayangilah, ingatlah orang yang tersayang. Jadi, kenapa pula kita ada kereta kawalan jauh di sini, cikgu? Adakah kita akan teruskan dengan graf terlebih dahulu? Okey, kita teruskan graf dululah. Baik. Hasilnya apa. Okey, so kita tengok pada graf yang kita dah plotkan tadilah. Yang Irfan plotkan, mungkin Irfan boleh tunjuklah hasilnya macam mana. Baik. Okey, yang pertamanya kalau tengok pada graf yang Irfan dapat tu ada dia punya plot titik-titiknya. Okey, so titik-titik berkenaan kita perlu buat satu garis lurus. Gariskan pada itulah. So, apa kata kita tengok pada skrin lah. Silakan cikgu. Kita tengok pada slide yang telah saya sediakan. Contoh. Yang ni bukannya yang sama seperti yang kita dapat tadi lah. Iaitu contoh yang saya buat yang mana saya dah siapkan beberapa hasilnya. Okey, so bila kita tengok pada graf tu dia samalah. Pada paksi X-nya apa, pada paksi Y-nya apa, di mana pada paksi X-nya adalah ketinggian jatuhan sentimeter, samalah dia punya unit kosong. 10, 20, 30 sampailah 70. Okey, yang pentingnya di situ adalah skalanya tu mesti seragam. Bila kita start dengan 10, bila kita start dengan kosong, maka 10, 20, 30. Kita tak boleh buat 10, 20, 15 je, betul Irfan. Di mana setiap langkahnya tu dia ada 10 bezanya. Okey, begitu juga dengan paksi Y. Okey, paksi Y iaitu diameter lekukan, unitnya adalah sentimeter. Yang tu saya bermula dengan 0, 0.1, 0.2, 0.3. Dan bila kita plot, dia ada satu garis lurus. Pada graf ni memang nampak cantik lah. Okey, kalau bila kita buat eksperimen, mungkin dia punya titik tu tak berapa seragam. Tetapi kita dia panggil garis penyesuaian terbaik. Okey, penyesuaian terbaik itu maksudnya garis lurus yang betul, bukannya garis orang panggil garis zigzag. Okey, bukannya naik atas turun bawah pergi sana. Kalau untuk kita buat garisan, cikgu, kita nak kena guna pembaris ataupun kita guna tangan sahaja? Guna freehand. Guna tangan je. Bila kita guna tangan, panggil tangan bebas. Tangan bebas. Freehand itu bahasa Inggeris lah. Selalu guna bahasa Inggeris dengan pelajar murid ni. Okey, bila kita tu kita kena guna pembaris. Lurus. Buat lurus. Kalau kita guna tangan kita yang bebasnya tu, kalau melengkung tak ada masalah. Kalau kita nampak data kita tu seragam lurus je, kita buat pembaris. Okey. So pada paparan kita tu Irfan nampak kan, dia punya graf tu macam tak sampai pada titik sifar dia. Kosong betul, titik cikgu. Kosong tu kita namakan dia titik asalan. Maka graf kita ni belum lagi sempurna. Okey, jadi apa yang perlu kita betulkan di situ, yang kita perlu buat, kita buat panjangkan graf berkenaan sehingga berjumpa dengan kosong. Baik. Okey. So kita boleh tengoklah graf tu akan jadi lurus. Okey. Seterusnya graf dia punya tu, okey, graf tu akan jadi lurus, maka complete benda ni graf kita tu akan jadi cantik lah. Cantik. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan yang dah siap. Okey. Okey, kita boleh tengoklah graf yang saya dah panjangkan dia tu kat mana kedudukan dia lah. Tak apa, cikgu. Dan kita pun dah faham, cikgu. Mungkin cikgu boleh teruskan terlebih dahulu. Okey, dan seterusnya yang ini kita panggil kemahiran proses sains berkomunikasi, di mana daripada graf berkenaan ada beberapa nilai, katakan kita nak dapatkan ketinggian yang lain. Yang lain. Contohnya yang tadi kita buat 10, 20, 30, 40, 50. Katakan kita nak dapatkan ketinggian pada 35 cm. So, apa yang perlu kita buat? Agak-agak Irfan lah, zaman-zaman Irfan belajar dulu. Zaman-zaman macam dah jauh sangat. Kalau kita nak 35 contohnya. Adakah kita kena ubah dia punya skala, cikgu? Tak perlu. Tak perlu. Kita cari nilainya 35 kat mana. Baik. Dan kita buat garisan putus-putus. Satu garisan putus-putus daripada 35 ke atas. Okey. Sehingga berjumpa dengan satu garisannya. So kita boleh tengok pada kita punya paparan kita, slide kita lah. Okey. Dan satu lagi garisan yang bersambung, kita pergi kepada diameter lekukan paksi Y. Baik. Barulah kita dapatkan nilai diameter sebenar dia kat situ berapa, and then kita catatkanlah. Okey, kalau dalam periksa saya selalu bagi tahu murid lah apa yang perlu kita buat, maka di situ nilainya satu garisan daripada 35 satu markah. Lepas tu yang sepadan dengannya pada paksi Y satu markah dan nilainya satu markah. Sudah dapat 3 markah. Kalau tak buat memang rugi. Rugilah cikgu. Betul, 3 markah hilang. Macam cikgu saya di sekolah pun sering mengatakan bahawa kalau graf ni kena kutip markah banyak-banyak. Ya betul. Sebab kalau tak rugi nanti. Ya betul. Okeylah. So kita
berkait dengan graf tu, saya rasa Irfan dah mahir lah. Alhamdulillah. Saya pun rasa penonton di rumah juga mendapatkan keputusan yang sama dan mereka pun dah faham. Jadi mungkin kita boleh teruskan, cikgu. So, kita berbalik semula kepada yang seterusnya. Kita ni ada kereta. Kenapa pula hadiah baru ke ni? Ya, tetapi sebelum nak guna kereta ni, kena tahu dululah apa kaitannya dengan apa yang kita nak belajar hari inilah. Okey. Yang ni kita namakan prinsip keabadian momentum. Okey, di mana prinsip keabadian momentum tu saya dah sediakan slide lah untuk paparan kepada murid-murid di rumah lah. Okey, dan juga paparan kepada guru-guru pun okey, tak ada boleh masalah. Juga. Jom okay. kita saksikan. Di mana prinsip keabadian momentum tu dia menyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran adalah sama. Oh, sebelum dan selepas sama. Okey. Tapi jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey. Maksud tiada daya luar tu daya yang membantu dia. Okey, faham, cikgu. Barulah kita boleh kira momentum tadi menggunakan formula MV, maksudnya jisim darat hal laju sebelum pelanggaran sama dengan jisim darat hal laju selepas pelanggaran. Okey, cikgu. Okey, so di situ ada dia punya formula dia di mana kita menggunakan contoh yang saya bagi pada slide berkenaan, iaitu bola bowling dengan pin. Di mana kalau kita lepaskan bola bowling, dia ada hal laju dia, dia ada jisim dia. Manakala pin tu dia tidak bergerak. Bila tidak bergerak, hal lajunya adalah sifar. Tapi jisimnya ada. Maka kita kiralah dia punya penggunaan dia ada di mana MB, UB, B tu untuk bowling, M tu adalah untuk jisimnya, U tu adalah untuk hal laju awal. Okey, tambah dengan MP, P adalah untuk pin bowling. Okey, UP tu adalah hal laju awal bagi pin bowling lah. Bila kata hal laju awal tadi kata tak ada. Tak ada, kita letak sifar lah nilainya. Okey, tak ada masalah. Dan sama dengan sekiranya dia punya apabila hentaman daripada bola tu bila dia melekat atau tak melekat, dia punya formulanya kita tengok di situ, formulanya asing MB dan VB. V tu adalah hal laju akhir. Okey. Kalau U tu hal laju awal, cikgu. Hal laju awal. Kalau ikut formulanya MV. Tapi kita nak bezakan U tu hal laju awal dan juga V hal laju akhir. Okey. Dan seterusnya prinsip ni juga dia ada dua lah, Irfan. Satu pelanggaran, satu lagi dinamakan letupan. So pelanggaran kita akan buat pelanggaran je hari ni. Pelanggaran je, tak ada letupan ya. Tak ada letupan. Bahaya kalau letupan. Bahaya betul. Boleh buat tapi kan nanti jadi satu masalah nanti. Okey, di mana pelanggaran tu samalah jumlah momentum suatu objek sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran tadi. Manakala letupan, jumlah momentum dia kekal. Sebelum ataupun selepas letupan. Apa dia maksud letupan? Letupannya maksudnya kita dekatkan dua benda, kita ketuk, dia meletup. Dia akan pergi berlawanan. Kalau contohnya cikgu boleh bagi mengenai letupan ni? Okey, contohnya kalau kita berada di makmal, kita boleh guna troli. Okey, guna troli, kita lekatkan dia, kita letak spring. Bila kita ketuk je di tengah tu, spring tu akan membantu dia bergerak bersaingan. Itu maksud letupan, bukannya kita kena buat bom apa. Betul tu cikgu. Okey. Dan pelanggaran dan seterusnya tu kita tengoklah contoh macam mana pelanggaran dan juga letupan lah supaya murid di rumah lebih jelas. Okey, contoh pelanggaran dia ada dua. Satu ni dinamakan pelanggaran kenyal dan satu lagi pelanggaran tidak kenyal. Apa beza dua ni? Okey, bezanya kalau Irfan boleh tengok di situ dan murid-murid semua boleh tengok bezanya adalah pelanggaran kenyal dengan pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran kenyal dia akan terpisah. Selepas pelanggaran. Macam tadi bola bowling dengan pin tadi dia akan terpisah. Betul. Maka pengiraan dia tu akan terpisahlah. Okey, manakala pelanggaran tak kenyal dia akan melekat. Melekat bersama-sama. Dan hal laju juga. Dan hal laju ni ada satu laju sebab dia melekat bersama-sama. Baik. Okey. So macam mana kita nak tengok dia punya paparan dia punya pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Itulah penggunaan kereta yang kita nak guna tadi. So yang kedua tu adalah letupan, di mana sebelum letupan objek berada dalam keadaan pegun. Perkataan pegun tu adalah dalam keadaan rehat, tidak bergerak. Tidak bergerak lah ya. Apabila letupan tu maksudnya kita ketuk, yang saya kata ketuk tadi di tengah tu, maka dia akan bergerak pada arah yang bertentangan. So saya pergi kepada pelanggaran sahaja. Silakan cikgu. Okey, pelanggaran itulah tujuannya Irfan kena guna kereta ni lah. Macam mana Irfan nak tunjuk kepada di rumah pelanggaran berkenaan.
Okey, menggunakan makanan. alat kawalan lah. Okey. Okey, kalau Irfan tengok di sini ada dua. Baik. Okey, saya hanya on satu saja. Okey, Irfan boleh gunalah kawalan kontrolnya. Irfan boleh nak main-main dulu pun tak apa, tak ada masalah. Cuba dulu cikgu. Okey, cuba dulu. Okey, Jadi ataupun bismillahirrahmanirrahim. tidak. Okey. Okey. Kalau anda semua dah bersedia untuk kita mulakan, macam pertandingan cikgu Baik, Irfan mulakan. Okey. 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 So kalau Irfan gerakkan tadi, dia pergi, dia bergerak bersama-sama, itu dinamakan pelanggaran tak kenyal. Tak kenyal. Okey. Okey, kalau pelanggaran kenyal macam mana? Kalau kenyal Irfan buat je. Okey. Kita tengok jadi ke tidak. Itu masih tak kenyal cikgu Masih tak kenyal. Masih tak sebab kenyal. dia melekat Okey. sikit. Mungkin jadi. jauh lagi kot cikgu. Okey, boleh. Okey, kita kena lajukan sikit. 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi. Lagi sekali cikgu Okey. Boleh, tak ada masalah. Betul. Banyak kali pun tak apa. Dua, Sehingga tiga. Irfan puas hati main hari ni. Okey. Okey. So, nampak bila dia bergerak ni, dia ada jarak dia. Ada dia jarak. bergerak berasingan. Okey. So, ada satu lagi kereta ni. Irfan nak cuba juga ke? Boleh cikgu? Boleh. Di Alah, mana? kita menolak perkasam cikgu dia sampai ke kereta pangkalan. yang berbeza. Okey. 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 Kereta warna biru ni akan dihentam di belakang kereta warna merah. Jadi kita mulakan 1, 2, 3. Kereta lain yang bergerak cikgu. Lupa tertutup Irfan. Okey, tak apa. Okey. Kita boleh cuba lagi sekali cikgu Okey, boleh Irfan. 1, 2, 3. Okey. Dia lebih kurang sama je lah. Kereta mana-mana pun. Tapi Irfan mungkin akan perasan kereta berbeza, alat kawalannya sama. Betul cikgu. Sebab dia detect benda yang sama. Benda yang sama. Untuk dikontrol lah. Okey. So, apa pandangan Irfan? Kau ingat tu boleh bezakan di mana pelanggaran kenyal dan juga tak kenyal. Kalau kita tak menggunakan alat kawalan jauh bermaksud pelanggaran ni kalau kita pergi, okey, satu dia pegun, satu lagi dia bergerak. Betul, ada hal laju. Bila bergerak, maksudnya bila pergi laju, kalau dia hentam saja, yang ni pergi laju, yang tu dia berasingan. Itu pelanggaran kenyal. Baik. Dan satu lagi, katakan dia pergi, dia melekat. Dia ikut belakang. Dia ikut, yang tu pelanggaran tak kenyal. Maksudnya, bila dia melekat, maka dia ada satu sajalah hal laju dia. Okey. Dia ada pengiraan dia. Irfan nak kira ke? Kiraan kita ambil yang mudah je lah. Yang mudah je. Okey, jom. Kita Irfan cuba boleh, boleh gunakan whiteboard di sana. Okey, jadi saya bagi je, Irfan tulis je. Okey, baik cikgu. Dia punya formula dia, kita ambil lah M1, U1, M1, U1, M2. Sama dengan ke cikgu? Tak tambah. Okey, tambah. M2, U2. U2 sama dengan. Okey, M1, V1. M1, tambah, V1. kita ambil yang kenyal lah. Tambah M2, V2. Tambah dengan M2, V2. Okey. Katakan jisim yang ni saya dah timbang, jisim ni adalah 100 gram. Okey. Tetapi kita kena ambil unitnya kilogram. Kilogram. Maksud 0.1. 0.1 M. Okey. Lepas tu kita andaikan hal lajunya adalah juga 0.1, darat 0.1. Okey. So kita tambah yang tadi, kereta yang kedua tadi, sebab kereta yang sama. Maka jisimnya samalah 0.1. Tetapi dia pegun, darat dengan kosong. Okey, faham. And then sama dengan yang kedua M1 V1, nilai M-nya sama 0.1. So mungkin dia akan jadi lebih slow, lebih perlahan, maka darat 0.05. Ni kita andaikan sajalah. Okey, darat dengan 0.05. Tambah kat bawah 0.1. Darat mungkin bila dia tolak kereta depan tu lebih laju, jadi 0.1. Itulah cara pengiraannya. Kita masuk sahaja nilai-nilai yang berkenaan dan kita kiralah nilainya. Kalau boleh kira, saya terlupa bawa kalkulator. Okey. Baik cikgu, sementara Irfan nak kira dekat sini cikgu, kita boleh, nak berehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Jom kita kira.
Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM, dan semasa kita berehat tadi, Irfan cuba siapkan bersama cikgu, okey, soalan kita di sini. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan sikit dari segi pengkiraannya, betul atau salah cikgu? Okey. Irfan buat tu yang tadi kita terlupalah, yang kita nak dapatkan adalah V2, betul. Iaitu halaju kereta yang pegol. Halaju yang pegol. So kita masukkan semua nilainya. Baik. Bila kita kira tu, tengok pada Irfan yang buat tu, pengiraan yang belah kiri 0.01. Okey, sama dengan 0.05 tambah 0.1 darab V2. Kita dapatkan V2 dan kita alih 0.1 sebelah sana. 0.05 bahagi 0.1 dapat V2. So V2 sama dengan 0.5 meter per saat. Okey. So dapatlah halaju kereta yang kedua tadi. Yang kedua tu yang berada dalam keadaan pegun tadi cikgu ya. Ya betul Irfan. Okey, baik cikgu. Terima kasih untuk penerangan pengiraan tadi. Okay, sekarang ni cikgu, adakah kita akan teruskan dengan penerangan mengenai slide cikgu? Okey, kita teruskanlah apa yang kita buat kedua-dua aktiviti tadi. Baik. Kita biasanya kita akan kaitkan dengan kehidupan harian lah. Okey, apabila kita tengok pada paparan skrin kita tadi, slide tu kita ada, kalau dalam topik sains tambahan momentum ni ada lebih kurang 5. Okey, 5 tu aplikasi. Tak perlulah nak ingat semua. Betul. Faham yang penting. Okey, contoh yang pertamanya kalau kita tengok situ ada senapang ataupun pistol. Okey, macam mana senapang pistol ada kaitannya dengan momentum. Okey, yang kedua adalah bot berkipas, bomber memegang hos. Pun ada kaitannya. Ada juga pelancaran roket dan juga pemain bola sepak. Pemain bola sepak pun dia ada kemahiran dia tertentu, selain hanya sepak je bola tu. Macam mana dia punya lencongan dia, pergerakan dia nak pergi laju atau perlahan. Sebab selalunya kalau pemain bola ni dia kan lajak dulu cikgu. Walaupun saya akui saya tak pandai main bola sepak, tetapi dari segi teori bolehlah kita fahamlah sikit-sikit berkaitan dengan teori. So kita tengok secara detail dulu bagaimana senapan dan juga pistol lah. Okey Fan, boleh? Kalau senapan pistol tu di mana apabila pistol tu ditembak, maka peluru akan keluar ke depan lah. Kalau peluru keluar ke belakang, apa yang akan berlaku? Kita pula di sini. Kita pula ada. Okey, apabila peluru pergi ke depan, maka akan ada satu momentum yang tinggi ke arah hadapan. Lepas tu bila kita tembak tu, dia akan terpelanting ke belakang. Betul. Kita biasa tengok kan. Betul. Kalau kita tak betul-betul tembak tu, maka kita akan pelanting, jatuh. Betul. Okey, seterusnya pelancaran roket. Okey, roket dia akan duduk berada pada keadaan tegak. Betul. Okey, keadaan tegak di mana gas di bawah tu menyebabkan gas panas lah, menyebabkan momentum dia ke bawah terhasil, dan satu lagi momentum berlawanan dia. Barulah dia akan terbang ke atas. Okey, sama juga kalau roket pun, kapal terbang pun, momentum ke belakang, dia akan pergi ke arah pertukangan lah. Semuanya berarah penerangan. Okey, dan seterusnya adalah bot berkipas. Okey, apa beza bot berkipas? Tapi semuanya bot berkipas kan? Semuanya bot berkipas cikgu. Apa bezanya? Saya pun dah pening dah. Apa bezanya? Saya nak tunjuk bezanya bot berkipas yang di atas dengan yang dalam air. Kita tengok bot yang di atas. Yang boleh, kalau tak silap saya, namanya adalah hovercraft. Yang tu boleh bergerak di atas darat. Di mana dia punya kipas tu bergerak, dia akan menghasilkan satu momentum ke belakang dan samalah momentum yang besar ke depan. Dan dia akan bergerak ke depan. Yang kedua, yang ketiga yang tu, yang bola sepak pula. Bola sepak. Bola sepak. Kita tengok kadang-kadang penjaga gol, dia letak bola, dia akan ambil jarak daripada belakang. Maka dia ambil jarak sedikit dan dia akan sepak bola. So juga tu melibatkan dengan momentum, dan host, bomber memegang host. Juga ada 2-3 orang lah. Sebabnya apabila air keluar ke bahagian depan, maka dia punya wayar pipe air tu akan bergerak dengan laju, maka 2-3 orang kena pegang. Kalau tak nanti terpelanting orang yang depan. Betul cikgu. Sebabnya dia punya halaju terlalu tinggi. Okey. So bagaimana kita impact tu kita nak kurangkan Irfan. Agak-agak momentum, sebab kita berkait dengan ingatlah orang yang tersayang. Betul cikgu. Kadang kita naik kereta, maka kereta tu direka khas. Okey, kereta direka khas dengan elemen-elemen keselamatan, contoh tali pinggang keledar, yang tu untuk mengurangkan impak momentum berkenaan. Juga dan ada beg udara juga. Betul, beg udara automatik,
dan juga dia punya badan kereta sendirilah. Baik. Di mana yang tepat yang mudah remuk, maka dia akan remuk dulu sebelum sebelum penumpang-penumpang di kena dalam impact dia. Impact dia tu. Okay, Baik, cikgu. tu yang tu kaitannya lah. Ingatlah orang yang tersayang walaupun nampak kecil tetapi kesannya besar. Besar, cikgu. Baik, cikgu Suzan, terima kasih. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan dari cikgu mengenai pembelajaran kita hari ini. Persilakan cikgu. Rumusan hari ini adalah yang pertamanya, semasa buat aktiviti yang tadi kena hati-hatilah. Contoh saya tu bukan hati-hati, tak perasan dia melekat kena pada dia punya kaki rentok berkenaan. So yang tu bila kita nampak apa yang berlaku, situasi sebenar di sekolah, yang tu bukan dari saya sengaja tapi terkena, so kita nampaklah situasi yang sebenarnya berlaku di rumah dan sebagainya. Okey, yang keduanya dari segi pengiraan. Baik. Okey, kita gantikan tempat yang betul-betul dia lah. And then jangan tersilap pengiraan menggunakan kalkulator. Baik. Okey, faham. Okey, cikgu. Dan yang terakhir tadi kita dah dapatkan juga penerangan mengenai aplikasi kaedah momentum ni dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana datang jauh dari Terengganu untuk menyampaikan ilmu kepada kami di sini di Mahir TV KPM. Ingatlah pesan cikgu, kalau anda nak bawa kenderaan, ingat orang yang tersayang. Okey, kita kaitkan konsep fizik ataupun sains ni dengan kehidupan seharian kita. Dengan itu kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM